أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 17, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya nifak itu menggugurkan amal, dan riya mewajibkan ditolakkan amalnya, amal seseorang. Dan mannun dan azza, mannun min nun he tu dah, nak min nun saja, min nun saja, bukan min nun he, bukan, tukar dengan zikrul minnah barangkali. Bukan minnah tu, mannun. Dan mannun dan azza menggugur keduanya pahala sedekah daripada asalnya, menggugur pada waktu, pada waktu, yakni pada waktu mannun dan azza. Dan pada kata setengah masyayikh, setengah guru, digugurkan akan keduanya, digugurkan akan keduanya. Akan tu wak bulat, digugurkan oleh keduanya, digugurkan oleh keduanya. Kemudian kena tambah, dia ada kurang tu. Digugurkan oleh keduanya, yakni menggugurkan oleh keduanya, kedua mannun dan azza, akan gandanya. Nak situ Rumi ada tak? Akan gandanya. Tak ada Umi. Di sini digugurkan akan keduanya. Akan tu wak bulat, ganti dengan oleh. Digugurkan, mana menggugurkan
oleh keduanya, oleh Mannun dan Azza, akan gandanya. Nak tambah situ, akan gandanya. Yubtilani ad'afaha, menggugurkan oleh Mannun dan Azza, ad'afaha, akan gandanya, akan gandanya, ganda sedekah. Akan gandanya, ganda sedekah. Ini ganda pahala sedekah. Dan ketahui olehmu bahawa nifak itu menggugurkan amal, membatalkan amal. Nifak ni buat amal kerana selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggugurkan amal. Nifak menggugurkan amal. Dan riya mewajibkan, riya mewajibkan ditolakkan amalnya, amal seseorang. Selepas didatangkan 10 perkara yang mencedera, yang membatalkan amal, tambahan selain daripada riya dan ujub. Sebab Imam Ghazali pembicaraan Aqabatul Qawadih, Aqabatul Qawadih ni yang mencederakan pahala amal, hanya didatangkan 2 sahaja, iaitu riya dan ujub, menjadi qadih yang mencederakan akan pahala amal. Maka adakah 2 ni sahaja yang mencederakan akan amal, mencederakan akan pahala amal? Ghazali menyatakan bahawa ada lagi perkara yang menjadi qadih, tetapi Imam Ghazali hanya kemukakan mula-mulanya riya dan ujub kerana punca utama. Sifat-sifat yang lain yang menggugurkan, yang mencederakan akan pahala amal adalah mari daripada riya dan ujub. Ada perkara ni, riya dan ujub. Jadi tambahan lagi 8 perkara, cukup 10. Ke-8 tu tidak dinyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kitab sifat-sifat kecelaan ni bukan hanya 10 sebagaimana kitab Penawar Bagi Hati. Ada setengah ulama mengatakan lingkungan 70 sifat-sifat kecelaan. Tapi didatangkan 10 kerana 10 dalam kitab Penawar Bagi Hati itu menjadi asal, punca, umbi timbulnya sifat kecelaan yang lain. Kalau dapat memelihara 10 sifat kecelaan ni, terpeliharalah daripada sifat-sifat kecelaan yang lain. Ada ni. Dalam kitab Penawar Bagi Hati itulah didatangkan 10 sifat kecelaan. Ditambah lagi 8 perkara yang mencederakan amal. Jadi 10 dalam Penawar Bagi Hati ni, 2 je dalam kitab Penawar Bagi Hati, riya ujub juga, tak ada yang lain. Tapi yang lain ni Imam Ghazali hanya datangkan 2. Imam Ghazali menyatakan bahawa kerana 2 ni menjadi asal, umbi kepada sifat-sifat kecelaan yang lain, maka Imam Ghazali hanya sebut 2 je lah. Satunya riya, satunya ujub. Kemudian Imam Ghazali tambah lagi lah selain daripada 2 perkara tu, antaranya nifak, mannun, bangkit pemberian, azab, menyakiti seseorang, kemudian nadamah, menyesal akan kebaikan yang dilakukan, kemudian hasrah. Hasrah ni menyesal juga, menyesal kerana dalam melakukan amal tu apa ni, tidak betul-betul buat amal. Ada yang tinggal amal, ada yang buat amal tapi
tanpa ilmu tak jadi amal. Ada wa amal comel tapi tak ikhlas, itu contohnya. Kemudian laginya tahawun, bermudah-mudah dengan amal. Kemudian laginya takhlid, dia dalam wa amal ni capu tidak semata-mata kerana Allah, capu takhlid, capu ikhlas dengan riak. Kemudian di antara laginya khauful malamah, takut cercaan orang. Kalau seseorang buat amal ikhlas kerana Allah, tiada kerana yang lain, tiada kerana orang, maka takkan timbullah takut celaan. Kita buat amal Tuhan suruh kerana Allah, bukan kerana orang, jadi takkan timbul khauful malamah, takut celaan orang. Orang yang takut celaan orang ni, orang yang buat amal supaya orang puji dia. Tu jadi riak lah tu, bukan ikhlas dah. Tapi kalau dia buat amal bukan kerana Allah, kerana orang, dia takutlah orang cela dia. Tu kata didatangkan sifat kecelaan yang lain. Macam kata dia ungkit pemberian. Kenapa? Kerana dalam buat amal tu bukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Kenapa dia tolong orang tapi serta menyakiti? Pun sama juga. Kerana dalam amalan dia tu tidak ikhlas sepenuhnya, ada riak dalam amal. Kalau kerana Allah sepenuhnya ditolong orang, tolong comel-comel lah. Kenapa nak menyakiti? Kenapa nak menyakiti? Yang orang tolong orang serta menyakiti ni, selain daripada dia tolong orang tu tak ikhlas, capu pula dengan takabur. Orang sombong ni kan, dia hebat dah. Dulu, sekarang ni dia minta tolong kita, kita tolong, tapi kita mengaibkan dia. Sebab apa? Tolong tak ikhlas satu, serta hati takabur. Sebab tu hak kata dalam kitab Penaga Hati, dia datang ke 10 sifat kecelaan yang menjadi asal kepada 70 sifat kecelaan yang lain. Hak dalam ni didatangkan riak dan ujub, yang masih tambah lagi 8 jadi 10. Tapi hak nak masih tambah tu tak ada dalam kitab Penaga Hati. Sebab apa nak masih tambah 8 tu? Mari daripada riak dan ujub. Mari daripada riak dan ujub. Kemudian nak cerita pula hak qadih, yang mencederakan, yang membinasakan pahala amal ni. Mencederakan, membinasakan macam mana? Adakah habis pahala amal, ataupun adakah tidak dapat gandaan pahala amal? Sebab dahulu bicara bab ujub dahulu tu, hak bari atas sekali tu bicara bab ujub, sambungan daripada muka surat 116 tu. Sambungan daripada muka surat 116. Orang ujub-ujub ni, macam mana pahala amal dia? Gugur pahala amal ataupun tidak gugur pahala amal? Maka tadi datangkan 2-3 pandangan. Satu pandangannya, apabila dia ujub, pahala amalnya tidak dicatatkan, tapi dibatalkan, tapi tidak dicatatkan. Apabila dia bertaubat sebelum mati, pahala amal tu akan dicatatkan. Dia wa amal ujub. Dalam wa amal, pahala amal tidak dicatat. Adakah pahala amal tu hilang? Tidak hilang. Tidak hilang. Dia bertaubat kemudian, maka pahala amal tu akan dicatat. Kalaulah siapa ke mati tidak bertaubat, maka pahala amal tu hilang. Ada satu pandangan pula, orang yang ujub ni habis, tak ada lalu dah, tak ada pahala amal. Pahala amal dihilang, dia berdosa kerana ujub, dia bertaubat kemudian, hanya diampuni dosa ujub. Pahala amal tak ada dah, tak ada dah. Tadi anda bicara ujub dahulu. Ujub ni qadih, qawadih, yang membinasakan pahala amal, yang membatalkan pahala amal. Batal tu macam mana? Dimulai dengan satu pandangan, bila dia ujub, pahala amalnya tidak dicatatkan.
Tapi adakah pahala amalnya hilang terus? Tak. Kalau dia bertaubah kemudian sebelum dia mati, pahala amal tu akan dicatat. Kalau dia tidak bertaubah sampai ke sudah, sampai ke mati, pahala amal tu hilang. Tak ada. Satu pandangan, apabila dia ujuk, pahala amal dibatalkan segera. Tak ada. Dia bertaubah kemudian daripada sifat ujuk, hanya diampuni dosa ujuk, tapi pahala amal dahulu tak ada. Tapi tak ada dosa lah. Tak ada ni. Satu pandangan pula, orang ujuk ni bukan pahala amal tu tak ada, tetapi tak ada gandaan. Kan amal di kan gandaan 10, gandaan 70, gandaan 700, gandaan yang tidak terhingga. Kan ada gandaan kan. Jadi orang ujub ni bukan hilang pahala amal, tetapi hilang gandaan. Ni bicara hak musrat 100, ni musrat ni lah atas sekali, sambungan di musrat 116. Kalau tak bandingan gini lah, buat bandingan ni, dia semayangnya tidak, tapi dia puasa. Semayang tidak, dia puasa. Puasa ada pahala. Pahala banyak mana serah kepada Allah sebab tak semayang. Tapi bila dia tak semayang, pahala puasa nak catat di mana? Tiang agama tak ada. Dia bertaubah kemudian, maka pahala puasa akan dicatat. Dia bertaubah kemudian dengan dia semayang, maka pahala puasa akan dicatat. Kalau sampai ke mati tak semayang, tak ada lah pahala. Sebab apa? Semayang tak ada tiang agama. Sebab tu orang yang puasa tak semayang, puasa dia jangan kosek. Sebab puasa dia sah, pas puasa dia ada pahala. Tapi nak catat di mana kalau semayangnya tidak. Jadi hak puasa jangan kosek, nasihat semayang lah. Gitu. Dia semayang kemudian, maka pahala puasa dicatat. Ini cerita orang Islam. Cerita pula orang kafir. Orang kafir buat kebaikan. Orang kafir buat kebaikan. Kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Ini kita nak faham situ. Kebaikan yang tidak tergantung pada niat. Kalau kebaikan tu bergantung pada niat, orang kafir tak layak untuk kebaikan yang bergantung pada niat. Mana? Wuduk kena ada niat. Mana wajib kena ada niat. Macam tu. Jadi dia ni orang kafir. Dia tahulah dia masuk kelas agama ni, dia tahu, bila berhadap besar mandi wajib. Dia kafir ni, saya nak mandi wajib juga, ikut kamu, dia kata. Tak sah sebab dia kafir. Ada ni, sebab dia kafir. Itu amal yang bergantung pada niat. Adapun amal yang tidak bergantung pada niat, banyak amal tak bergantung pada niat. Tolong orang, kena niat. Taat kepada ibu bapa, kena niat. Saja aku taat pada ibu bapa kerana Allah, kena niat gitu? Tak ada. Tolong orang ke, taat pada ibu bapa ke, banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Orang kafir buat kebaikan ni jadi, tapi pahala nak catat macam mana? Dia tak masuk Islam. Betul, orang kafir buat kebaikan, galakkan, dia tolong orang, bagus. Tapi nak upahkan tolong orang, nak pahala. Atau orang camah kata buka akaun tu, nak masuk duit macam mana? Akaun tak buka. Akaunnya apa? Mengucap dia kena masyahadah. Jadi tak baik kan? Galakkan. Kamu buat baik ni, kamu nak pahala tak? Kamu nak masuk syurga tak? Nak pahala masuk syurga lah. Mengucap dia kena masyahadah. Buka akaun. Duit akan masuk lalu dah. Tu buat bandingan. Ada ni. Mana kalau kafir buat baik, bagus. Yang baik tu. Tapi kita kena, itulah pula. So dia masuk Islam. Dia apa pahala? Dia masuk Islam sahaja, tu kebaikan-kebaikan yang lampau, pahala tercatat segera. Ya. Tapi kalau kafir buat kebaikan ni, siapa ke mati dia tak masuk Islam, kebaikannya Allah Ta'ala balas atas dunia dengan dimurahkan rezeki, dengan dilepaskan daripada musibah. Orang kafir ni, orang kafir percaya kalau tolong orang murah rezeki. Orang kafir percaya tolong orang murah rezeki.
Orang kita pula tolong orang habis duit. Tolong orang habis duit. Dia tolong orang habis duit tau. Ha? Tak habis duit. Kita belanja orang. Sepatutnya habis RM5 je. Dia belanja orang, habis RM10, habis RM20. Banyak mana dah luar. Dia percaya tolong orang baru rezeki. Dia tak masuk Islam ni. Yang akhir sekalinya Allah permudahkan ketika nak mati. Kafir ni tengah nak mati, jadi mudah mati. Kurang kesakitan sakaratul maut. Kafir mati macam mana? Jangan tengok dalam drama tu dah tu. Orang mati sungguh. Wallahu a'lam lah. Kalau kita dengar budak-budak cerita lah ni, budak-budak ni jangan duk pakar. Dengar cerita budak-budak, kafir kalau nak mati dia kata khabat dinding lari. Khabat dinding lari. Tu cerita budak-budak. Ya ke? Kafir takut ke Israel ni lah. Khabat dinding dia panjat dinding lari. Ni cerita masa budak. Kalau tengok dalam drama tu, Cina-Cina mati kungfu tu mati okey je dah. Tu drama. Tapi kalau kafir ni buat kebaikan pada masa hidup, Tuhan balas kebaikan atas dunia. Last kali Tuhan balas, dipermudahkan ketika nak mati. Lepas dia mati, seksaan selama-lamanya bermula daripada alam barzah. Tapi kalau kafir buat kebaikan, bagus, galak kan? Kalau gitu kok, orang kafir buat kebaikan masuk neraka juga. Lepas tu kalau orang Islam, orang yang beriman buat kejahatan masuk syurga kemudian. Itu orang beriman. Lepas tu orang beriman boleh buat maksiat. Siapa kata boleh buat maksiat? Tetap kena masuk neraka. Orang Islam boleh makan rasuah. Siapa kata boleh makan rasuah? Dosa besar, akan bakar dalam neraka. Tapi akhirnya ke syurga. Itu kelebihan dia. Lepas tu orang kafir tu hak baik ya, kekal neraka lah. Tapi apa kebaikan dia dapat? Atas dunia dia selamat. Atas dunia dia selamat sebab dia melakukan kebaikan, dia tidak melakukan kejahatan. Ada juga bukan orang kafir tak puas hati, orang Islam tak puas hati. Orang Islam makan rasuah akhirnya masuk syurga. Orang kafir dia tak makan rasuah, dia baik sangat, kekal neraka juga. Tak puas hati. Siapa tak puas hati? Member orang kafir tu. Kau tak puas hati, temang orang kafir tu dalam neraka biar kekal sama dengan dia. Tak puas hati sangat. Bukan orang kafir. Orang kafir tak cara hak kita. Kita kata syurga neraka, dia tak pakar hak kitanya. Sebab dia kata dia syurga, kita neraka. Dia tak pakar. Kafir kamu masuk neraka, dia tak degi. Padahal sebab dia tak percaya apa yang kita kata. Macam orang kafir lah. Dia kata agama Islam ni tak betul. Kita tak degih, kita tak peduli sebab dia kata tu kita tak pakar. Kita kata syurga neraka pun dia tak pakar kita. Sebab bagi dia syurga. Ada ni. Tak jejah pun dengan apa yang kita beritahu. Orang kita pula tak puas hati. Orang Islam makan rasuah, akhir masuk syurga juga. Dah. Takkan kekal neraka sebab dia orang Islam yang beriman. Potong kafir baik tu kekal neraka sebab dia kafir. Tu kata kau tak puas hati, temang dia. Ayah apanya tak puas hati. Pelik-pelik sungguhlah. Akhirnya dia pun putar, dia kata menggalakkan orang Islam makan rasuah. Allah, dia kata gitu pula. Tak ada orang nak menggalakkan benda tu benda haram dosa besar. Jangan bandingkan tengok orang Islam dengan orang kafir. Sebab orang Islam yang beriman tak akan kekal neraka. Kejahatan kena masuk dalam neraka. Neraka jangan main lah neraka ni. Tapi cuma tak kekal, tapi neraka. Orang Islam tak boleh buat perkara yang maksiat. Tapi kalau kafir buat kebaikan, galak kan. Sebab dia akan selamat atas dunia. Nak selamat akhirat dia. Kita dakwah dia masuk Islam. Gitu je lah. Jadi orang kafir buat kebaikan yang tidak bergantung pada niat. Jadi tapi tidak dicatatkan pahala. Dia bertaubah kemudian mengucap dia kalimah syahadah, masuk Islam, barulah pahala tu segera akan dicatat. Buat banyak-banyak, kemudian mudah-mudahan masuk Islam. Gitu je lah. Mana kita akan galakkan orang kafir buat kebaikan. Sebab orang kafir buat kejahatan atas dunia ni, zidnahum azaban fawqal azab, akan ditambah azab daripada azab kerana kekafiran dia.